أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami,
Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid, 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 ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid. Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha bijaksana, yang Maha mulia, yang Maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha hidup, yang Maha menghidupkan, yang Maha berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan, dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahadika wa wa'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampun segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jugalah Tuhan yang melimpah limpah pemberiannya. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وادها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini.
Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup subuhkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma azil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan fi kulli zaman fi kulli waqt. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, dukalah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hina mereka yang syirik. Ya Allah, semua tempat zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك ya arhamar rahimin. Okey, kita dah masuk sikit tentang Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itulah surah yang keberapa di dalam Al-Quran, surah yang ke-109. Kalau kita kata dalam Al-Quran ada 114, mana ada 5 lagi lah. Kita nak habiskan apa yang kita maksudkan ayat-ayat lazim yang kita mulakan daripada dulu sampailah. Dulu tu tak tahu, saya pun tak ingat bila, lama sampai sekarang. Iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Itu kita sudah tahu serba sedikit tentang apa kelebihan surah ini. Kelebihan surah Al-Kafirun ini. Itulah di antaranya kita kata surah Al-Kafirun ini adalah menurut riwayat daripada Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini, dan surah Qul Huwallahu Ahad itulah dalam
salat sunat 2 rakaat selepas tawaf, seperti mana disebutkan dalam hadis lah. Dan dalam Sahih Muslim juga ada riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah membaca kedua-dua surah, iaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dalam 2 rakaat salat fajar, salat subuh lah. Begitu juga ketika menghuraikan tentang tafsiran surah Al-Zalzalah, ada juga disebutkan terdapat hadis Ibnu Abbas oleh Tirmizi menjelaskan bahawa surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran, dan surah Al-Zalzalah juga menyamai 1/4 Al-Quran. Maknanya besar fadilatnya. Karena bila kita baca 4 kali, dapatlah seolah macam kita baca sebuah Al-Quran. Seperti mana juga suratul Ikhlas, dalam dikatakan fadilatnya 1/3 Al-Quran kan. Kalau kita baca 3 kali, maka dapatlah kita seperti pahala membaca sebuah Al-Quran. Ada lagi hadis Rasulullah bersabda lagi tentang fadilat surah ini yang berbunyi, idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki. Maksudnya, apabila kamu hendak tidur, bacalah idza awaita ila firashik faqra, maka bacalah surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, sehingga selesai. Semuanya ia menyelamatkan daripada syirik. Fa innaha bara'atun. Semuanya surah ini bara'atun, mana menyelamatkan daripada syirik. Fa innaha bara'atun minasyirki. Begitu juga ada disebutkan Rasulullah pernah membaca surah ini, yakni surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dalam 2 rakaat sembahyang sunat selepas mengerjakan tawaf, dan dalam 2 rakaat salat fajar. Tadilah yang kita sebutkan tadi, malah Rasulullah SAW membacanya juga dalam solat 2 rakaat selepas maghrib, dan diakhiri dengan salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la tu, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu. Dia sedikit kelebihan tentang qul ya ayyuhal kafirun. Pokoknya kita selalulah baca qul ya ayyuhal kafirun, lebih lagi kalau kita sembahyang sunat-sunat tu kita selalu baca surah ini. Itulah sepatutnya kita dapat menghayati, sebab kita tak ada masalah dah. Baca dan lepas dah kita dah hafal dah. Kita dah hafal dah ayat ni betul-betul. Sekarang tiba masanya kita untuk menghayati ayat ini dengan kita memahami apa isi kandungan ayat ini. Apa sebab ayat ini diturunkan. Kita nak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولي دين. Sekali kita baca, kita rasa ayat ini macam berulang kan? Ayat ini macam berulang. Ya, memang nampak macam berulang. Sebab Allah nak menguatkan, nak mengukuhkan tentang makna ayat ini. Kita tengok apa makna ayat ini. Katakanlah ulimu wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Qul, katakanlah ulimu, siapa? Ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Allah suruh Nabi kata kepada orang-orang kafir.
Bukan ini rekaan daripada Nabi. Maknanya ayat ini bukan Nabi reka-reka dia sendiri. Allah suruh kata begini. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa? Kenapa Allah suruh kata begitu? Kita akan lihat. Kenapa? Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Seolah macam ulang. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Seolah berulang kan? Saya kata tadi macam berulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Penutup ayat ini, itulah kamu dengan agama kamu dan aku dengan agamaku. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, lakum kum kakumakum, mau belajar bahasa Arab. Bagi kamu dinukum, agama kamu, waliya, dan bagi saya dia di agamaku, bagiku agamaku. Okey. Kita lihat ayat ini. Ayat ini terdapat seolah macam ada perintah Allah supaya manusia bersifat ikhlas di dalam amal ibadah. Apa maksud ikhlas di sini? Kita tengok kepada ayat-ayat yang Allah suruh Nabi katakan, sebutkan kepada orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tak sembah. Sebab aku menyembah apa? Menyembah Allah yang satu. Aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Sebab apa? Kamu sembah berhala. Kamu sembah batu. Kamu sembah manusia. Kamu agungkan manusia. Contohnya. Mana ada perintah Allah manusia bersifat kalau beribadah hanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain. Makna surah ini merupakan suatu pernyataan pembebasan diri orang yang beriman daripada amalan golongan musyrikin. Mana ada seolah-olah ada di sana pembebasan daripada orang yang beriman, bebas mereka itu daripada apa? Amalan orang-orang musyrik. Orang musyrik dia menyembah berhala. Dia menyembah selain daripada Allah. Dia menyembah berhala, batu dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan supaya kita ikhlas. Ikhlas di dalam ibadah. Ibadah hanyalah kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Allah berfirman, Qul, katakanlah oleh Muhammad, wahai orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tegasnya ayat ini mahu menyatakan, katalah wahai Muhammad kepada golongan kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sama ada patung maupun berhala, aku sama sekali tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Bila-bila masa pun. La a'budu ma ta'bud. Ayat ini sebenarnya bukan saja ditujukan kepada golongan benar-benarnya. Bukan saja bila ditujukan kepada orang kafir, tetapi ayat ini adalah ditujukan kepada semua orang kafir. Bukan semua orang kafir Quraisy, sebab masa itu Rasulullah menghadapi Quraisy kan, menghadapi kaum Quraisy. Jadi mana ayat ini bukanlah dihadapkan kepada golongan kafir Quraisy saja, tetapi ayat ini
ditujukan kepada semua kafir yang terdapat di dunia ni. Semua kafir-kafir yang terdapat di dunia ni. Dalam ayat ni juga Allah menggunakan kalimah qul. Qul katakanlah. Kita nak tahu kenapa Allah gunakan qul dekat sini. Jadi penggunaan kalimah qul di sini oleh Allah SWT adalah untuk mengurangkan impak keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Seperti mana lumrah diketahui, baginda memang disuruh menggunakan pendekatan lemah lembut. Ya ayyuha, makna seolahnya dipanggil secara lemah lembut lah dalam berkomunikasi. Oleh kerana mesej di sini agak keras, maka ditampilkan ungkapan katakanlah untuk apa, menunjukkan bahawa baginda dalam konteks ini hanya menyampaikan perintah Allah semata-mata. Allah suruh kata, bukan dia. Jadi dia Allah amanah Rasulullah ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh kata begitu kepada orang kafir, dia katalah. Dan lepas ayat dia wala ayat 2 tadi, penjelasan kepada ayat yang kedua tu. Dan yang ketiga ni wala antum aabiduna ma a'bud wala antum aabiduna ma a'bud. Ayat ini bermaksud bahawa kamu yang terus berada dalam syirik dan kufur tidak akan menjadi penyembah Allah SWT, iaitu Tuhan yang aku sembah. Dialah Allah SWT yang esa dan tiada sekutu baginya. La a'budu ma wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan menyembah. La antum. Dan tidaklah, kalau kita terjemah harfiah ya, literal, dan tidaklah la antum, antum kamu, abidun menyembah, abidun menyembah, ma a'bud apa yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah. Okey, dua ayat di atas. Dua ayat tu oleh ayat la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ini ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga. Dua ayat, iaitu ayat kedua dan ayat ketiga ni menunjukkan perbezaan di dalam objek penyembahan. Objek penyembahan. Ini disebut dalam bahasa Arab ma'bud. Apa yang disembah, objek yang disembah. Ini Nabi SAW hanya menyembah Allah yang esa. Manakala orang musyrik pula menyembah berhala, patung, berhala dan patung. Menurut Az-Zamakhsyari, dua ayat yang disebutkan dari kedua ketiga menunjukkan pengertian penggulungan, iaitu aku tidak akan menyembah pada masa akan datang apa yang kamu sembah pada masa ini. Buktinya penggunaan huruf. Ini dari segi huruf-huruf lah. Dari segi nahwu Arab ni, dia guna la. Mungkin satu masa dia akan guna lan, dia guna an, ya, la. Digunakan huruf la itu dengan maksud, itulah huruf ni penggunaannya selalunya menunjukkan kepada masa akan datang. La a'budu, aku tidak akan sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma, untuk menunjukkan kepada masa akan datang. Dan juga ada di situ verb, ya, verb fi'il mudhari' menunjukkan kepada sekarang dan akan datang. Maksudnya sekarang pun aku tak sembah apa yang kamu sembah, akan datang pun aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Itu yang dimaksudkan. Yang ini sebagai kesimpulan kepada dua ayat kedua ketiga tadi, aku tidak akan menyembah pada masa akan datang terhadap apa yang kamu minta padaku untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian, manakala kalian pula
pada masa akan datang tidak akan menyembah Tuhanku menurut seperti mana permintaanku. Wala antum abiduna wala ana abidum ma abadtum. Firman Allah bermaksud, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Seolah menguatkan lagi ayat yang di atas, itu ayat yang di atas. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat ni membuat pengertian, iaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, iaitu aku tidak akan mengikutinya dan tidak akan tunduk kepadanya. Sesungguhnya aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut cara yang disukai dan diredai oleh Allah sahaja. Kamu tidak akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya di dalam penyembahan kepada Allah. Bahkan kamu telah mencipta sesuatu yang mengikut kehendak hawa nafsu kamu sahaja. Sedangkan ibadah Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah semata-mata ikhlas kepada Allah SWT, dan tiada sedikit pun menyekutukannya. Malah baginda dan pengikutnya tidak sedikit pun lalai menyembah Allah SWT. Baliknya baginda menyembah Allah SWT selaras dengan syariatnya. Sebab itu dalam ungkapan kalimah syahadah terdapat tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kalimah ini menunjukkan bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah SWT. La ilaha, tidak ada yang disembah. Itu la ilaha, tidak ada yang disembah melainkan Allah Ta'ala, dan tidak ada jalan menunjukkan tata cara penyembahan ini melainkan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan musyrikin, mereka menyembah Tuhan-Tuhan palsu selain daripada Allah. Mana nampaknya mereka ini percaya juga kepada Allah, tapi ada di sebalik itu ada pula Tuhan-Tuhan palsu yang mereka adakan mengikut hawa nafsu mereka. Penyembahan ini tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT sama sekali. Semua yang mereka lakukan adalah syirik semata-mata. Manakala tata cara ibadah yang mereka lakukan hanyalah berdasarkan hawa nafsu dan dorongan syaitan. Dan ayat keempat, kelima di dalam surah ini menunjukkan perbezaan ketara. Lakum dinukum waliyadin, kan? Di sini terdapatlah perbezaan ketara dalam ibadah antara golongan mukmin dan golongan kafir. Ada setengah ulama berpendapat bahawa maksud ayat ini maknanya, dan aku pada masa sekarang atau pada zaman jahiliyah dulu tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Itulah ayat apa tadi? Wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Memang Rasulullah adalah seorang hamba yang tak pernah dahinya menyembah kepada patung atau berhala, tak pernah. Itu sebab disebut sini pendapat setengah ulama, termasuklah Az-Zamakhsyari, mengatakan bahawasanya Rasulullah tidak pernah menyembah pada zaman jahiliyah dahulu, tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah pada masa jahiliyah pun aku tidak pernah menyembah berhala. Lalu bagaimana mungkin kamu mengharapkan aku berbuat sedemikian di zaman Islam ini? Dan aku tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ini kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Sebab itu diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Yang kita sebut tadi seolah macam ulang-ulang ayat ini. Ada ulama yang berpendapat bahawa ayat-ayat ini terdapat beberapa pengulangan, ulang-ulang. Bertujuan, apa tujuannya? Sebagai pengukuhan, taukid, sebagai pengukuhan dan penegasan, iaitu untuk memberi kata putus dan mu'tamad mengenai permohonan mereka agar Rasulullah menyembah Tuhan mereka. Sebab kalau kita lihat kepada sepatutnya saya sebut dulu, itu sebab turun ayat ni, kan? Sebab turun ayat ni, mereka
orang Quraisy tu lebih-lebih lagi pemuka Quraisy, mereka meminta kepada Rasulullah supaya beberapa perkara. Minta kepada Rasulullah, iaitu kalau Rasulullah nak, mau tak dia menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka berjanji akan menyediakan, memberikan kekayaan sehingga tak ada siapa yang lebih kaya melainkan Rasulullah saja kaya. Tapi dengan syarat. Itu juga mereka kata, kami akan kahwinkan kamu dengan mana-mana wanita yang kamu ingin. Dengan syarat jugalah. Dan mereka berkata juga, berkata kalau kamu nak juga maknanya kamu jangan mencerca Tuhan-Tuhan kami. Jangan mencerca Tuhan kami, memburuk-burukkan Tuhan kami. Dan kalau kamu nak juga, nak tak tawaran ni? Kami sembah Tuhan kamu setahun dan kamu sembah Tuhan kami setahun. Itu antara seolah macam 3 perkara yang offer oleh Quraisy ni kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ada dalam surah Az-Zumar. Ada disebutkan dalam ayat 64 ayat 64. Maknanya mereka maksudnya, apakah, katakanlah wahai Muhammad, apakah selain daripada Allah yang kamu nak suruh aku sembah, wahai orang-orang yang jahil? Kamu nak suruh aku sembah selain daripada Allah? Atau dia berkata, okey, apa tawaran kamu yang ketiga tawaran kamu itu, tunggu dulu. Aku akan lihat apa perintah Allah. Tunggu sehingga aku melihat apa Tuhanku akan perintah kepadaku. Maka turunlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Sampai habislah. Itu sebabnya disebutkan tadi bahawa maknanya Rasulullah ni tidak akan terima tawaran mereka itu sampai bila-bila, dengan kita memahami daripada ayat la a'budu ma ta'budun. Allah SWT kata wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Waktu disebutkan berulang-ulang, dikatakan di sini sebagai pengukuhan dan penegasan, iaitu untuk memberi kata putus dan muktamad mengenai permohonan mereka, tawaran mereka. Kan mereka tawar 3 perkara tu. Jadi inilah ayat ini sebagai kata putus daripada Rasulullah yang Allah wahyukan kata-kata itu kepada dia. Yang mana Rasulullah tidak dapat memenuhi permohonan mereka. Itu kerana permohonan mereka itu supaya Rasulullah menyembah Tuhan mereka setahun. Dan mereka nak sembah Tuhan Muhammad pula setahun. Itu permohonan mereka. Dan akhir sekali ayat berbunyi, lakum dinukum, aku dengan agamaku dan kamu dengan agama kamu. Jadi maksudnya apa? Kamu tetap bersifat syirik dan kufur. Lakum dinukum. Kamu memang tetap bersifat syirik dan kufur. Manakala aku tetap dengan agamaku, waliyah din. Aku tetap dengan agamaku yang berteraskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta keikhlasan, ataupun agama Islam itu sendiri. Aku tetap dengan agamaku, itu agama Islam. Agama kamu agama syirik. Agama syirik ini tidak akan mempengaruhi diriku. Ini ketegasan. Seolah-olahnya ketegasan daripada Nabi lah. Lakum dinukum. Agamaku adalah agama tauhid yang tetap dengan
diriku dan tidak menjangkau kepada kamu sehingga kamu menjadi penganutnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa agama merupakan balasan. Lakum dinukum itu makna balasan bagi kamu, balasan dinukum balasan untuk kamu, dan bagiku balasan bagiku. Din itu makna din kan. Macam kita kata kita baca Fatihah tu, Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Jadi din tu mengandungi dua makna lah. Ada kalanya kita boleh kata dia adalah agama, ini jalan cara ibadah, dan yang kedua adalah boleh dimaknakan sebagai pembalasan. Lakum dinukum bagi kamu, satu agama kamu, bagiku agamaku. Agamaku adalah Islam. Agama kamu ialah kamu menyembah berhala, kamu syirik. Ataupun dengan makna bagi kamu balasan. Apa yang kamu buat dalam agama kamu ada balasannya. Waliyadin, dan bagiku adalah balasan dalam agamaku. Okey, itulah mungkin yang kita dapat ambil daripada surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, yang boleh kita faham daripada bila kita baca surah Al-Kafirun tu apa yang kita boleh fokuskan, apabila kita nak menghayati makna, iaitu satunya Allah menyuruh kita, merintah kita supaya ikhlas dalam beribadah. Sebab dalam ayat itu sendiri Nabi kata, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, aku hanya sembah Allah yang satu. Maknanya hendaklah ikhlas. Mana ikhlas tu kerana Allah semata-mata. Melakukan ibadah kerana Allah semata-mata. Bukan seperti orang yang kafir, orang syirik tu, mereka beribadah kerana berhala mereka. Kerana mereka sembah manusia contohnya. Mereka ikut cakap manusia. Taat kepada manusia berlebih-lebihan. Sampai seolah macam sembahan mereka. Jadi itu pertama. Mana bila kita baca qul ya ayyuhal kafirun sampai habis tu, pertama kita kena ingat. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya bagi kita adalah agama kita, agama Islam. Kita tetap dalam agama kita, agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kita, bagiku agamaku. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Ini kamu orang yang ingkar, orang kafir, orang syirik, memang kamu adalah dalam agama kamu yang kamu tu syirik kepada Allah. Kamu menyekutukan Allah. Okey. Kita nak pergi kepada surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah yang ke-100 Tadi 109 kan? 110. 110. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nas. Jadi kita boleh ingat, kita baca surah apa tadi? Al-Kafirun. Apa makna Al-Kafirun? Iaitulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Orang kafir ni adalah dimaksudkan orang-orang kafir pada masa itu Quraisy lah di Makkah tu. Tapi ayat itu bukan khusus diturunkan kepada mereka sahaja. Macam kita faham tadi, itulah juga diturunkan kepada seluruh orang-orang kafir yang ada di atas dunia ini. Sekarang surah An-Nasr. Apa makna An-Nasr? An-Nasr itu maknanya mana apa? Pertolongan. Nasr. Kita banyak jumpa kata An-Nasr. Nasr. Mereka tidak ditolong oleh Allah. Walaupun yunsarun.
ataupun bila kita bagi jadikan dia fi'il mudhari' tu, orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah tentulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengikut perintah Allah. An-Nasr, di sini An-Nasr, perkataan An-Nasr adalah masdar, kata terbitan daripada nasara yang suruh nasran. Nasara yang suruh nasr. An-Nasr. Nasir itu adalah ismul fa'il, atau kita kata apa? Orang yang menolong, orang yang membantu. Nasir. Nasir. Ini An-Nasr. Ini pertolongan. Kita lihat, iaitu surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Memang kalau kita tak baca tafsir, kita tak baca uraian tentang ayat ini, kita tak faham apa dia. Pertolongan, orang Allah tolong apa? Allah tolong siapa masa ni? Kemenangan dalam apa? Dalam peperangan ke? Dalam apa ke? Dalam peperangan apa? Persoalan-persoalan yang boleh timbul daripada perkataan-perkataan ini. Iza ja'a, apabila datang. Ja'a datang. Ja'a nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan. Nasrullah, pertolongan. Fath, selalunya al-fath. Tadi pun kita dalam awal pengajian kita baca doa, inna fatahna lak, Allah maftah alaina, ya Allah bukakanlah, aftah alaina, bukakanlah hati kami, pemahaman kami, kan. Itu makna fath. Di sini makna kemenangan. Al-fath kalau berkait dengan perangan itulah kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, berbondong-bondong. Afwaja tu berbondong-bondong. Sepatutnya kita dalam ayat yang sikit-sikit macam ni kan, kita cuba hadam. Bukan sakat kita kata faham gitu-gitu saja, kita cuba hadam. Sebab dia sikit je ayat dia, 3 je. Macam tadi juga berapa ayat dia. Tadi ayat qul ya ayyuhal kafirun tu berapa, 4 kan? 6 kan. Kita cuba hadam. Kalau boleh setiap perkataan tu kita hadam. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Al-Fathu tu kemenangan. Kita yang belajar sejarah kan, sejarah Nabi ada lah dalam banyak ayat dia disebut fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Fath itu makna kemenangan kan. Inna fatahna. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Fath, buka hati, buka pemahaman. Boleh juga dimaknakan sesuailah dengan apa ni, konteks ayat ya. Dalam ayat ni, konteks ayat ni makna dia kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Maka bertasbihlah memuji Tuhan. Fasabbih. Itu tak payah dah, sebab kita faham dah. Sabbih, bertasbih. Sama aja. Kita pun ambil daripada perkataan Arab juga. Bertasbihlah kamu dengan memuji, bihamdi. Tasbih di samping memuji Tuhanmu, Rabbmu, Tuhanmu. Dan wastaghfir, dan hendaklah memohon ampun. Tengok sini, 3 kombinasi zikir kepada Allah. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Karena inilah yang digalakkan ataupun diminta oleh ayat ini, supaya kita selalu bertasbih
bertahmid dan beristighfar. Ada hadis-hadis akan datang yang akan menunjukkan kepada fadilat kita melakukan tasbih, tahmid dan istighfar ini. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Tak kalah kita ya sampai sekarang baca Quran, hampir berapa puluh kali dah baca Quran sejak hidup ni kan. Tak kalah kita satu dua perkataan pun kita tak nak ambil, orang kata ambil hirau lah untuk kita memahami. Bila baca Quran tu tak payah-payah dah sebab kita dah faham dah kata-kataan tu. Ni kalau sampai sekarang pun banyak lagi kita tak tahu kan, banyak lagi kita tak tahu. Jadi kita tak usaha untuk nak tahu. Jadi maknanya ini menggalakkan kita supaya kita usaha tahu. Sebab apa kita nak sembahyang? Kita nak khusyuk dalam sembahyang. Macam mana nak khusyuk kalau tak tahu makna? Ni kalau kita baca ayat ni mungkin dalam sembahyang kita, ayat ni suruh aku tasbih, suruh aku tahmid kepada Allah, suruh aku istighfar. Jadi kita ingatlah, lepas itu kita buatlah kan. Di mana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita lihat ayat ni. Apabila datang pertolongan, iza jaa nasrullahi wal fath dan kemenangan. Ayat ni membawa pengertian apa? Iaitu apabila engkau wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam beroleh pertolongan Allah dan bantuannya untuk mengalahkan musuh engkau iaitu kafir Quraisy dan berjaya membuka kota Mekah, menetapkan kedudukanmu serta menguatkan perintahmu, maka bertasbihlah ke hadarat Allah, iaitu dengan cara mengucapkan tahmid, menambahkan ibadah dan pujian, tahmid dan tasbih kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepadamu. Jadi itulah apa dah signifikan maksud daripada firman Allah, Nasrullah, iza jaa nasrullah, iaitu sesungguhnya kemenangan tidak akan berlaku kecuali daripada Allah. Tak akan berlaku melainkan Allah yang beri kemenangan itu. Malah pertolongan dan kemenangan tersebut tidak layak tiba selain daripada Allah. Tiada yang layak memberi pertolongan tersebut melainkan Allah SWT. Ataupun tidak layak pertolongan tersebut melainkan dengan hikmahnya. Maksudnya ungkapan yang disebut tu Nasrullah ialah mengagungkan atau memuliakan pertolongan daripada Allah SWT. Manakala firman Allah jaa nasrullah bermaksud tiba atau datang pertolongan Allah, ialah suatu simbolik atau perumpamaan yang bermaksud telah berlaku pertolongan daripada Allah. Iza jaa nasrullah. Maknanya pertolongan tu kita tengok disandarkan kepada perkataan Allah. Pertolongan Allah. Mudhafun ilaih. Pertolongan tu tak akan datang daripada yang lain melainkan datangnya daripada Allah. Imam Ahmad, Baihaqi dan Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata ketika diturunkan ayat, maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangannya, Nabi SAW telah berkata, nu'iyat ilayya nafsi. Nabi lah faham dulu apa maksud ayat ini, nu'iyat. Maknanya Nabi faham, nampaknya dah sampailah sudah ta'ziah awal bagiku. Maknanya dah sampailah, dekatlah aku ni akan wafat, akan meninggalkan umatku. Rasulullah faham, Rasulullah sendiri faham. Berikutan dengan itu, Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah SWT pada tahun sama juga, pada tahun berkenaan. Itu tahun berapa? Kita belajar sejarah tahun ke-10 kan? Tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah. Ke tahun ke-11. 10. Okey. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah
melainkan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Makkah. La hijrata, tidak ada lagi hijrah selepas ba'dal fathi. Fathi itu mana? Selepas pembukaan Makkah. Tapi yang ada, walakin, tetapi yang ada apa? Jihadun wa niyyatun. Jihad. Jihad. Itu berjihad. Dan niyyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata di hari pembukaan kota Mekah. Apa Rasulullah kata? La hijrata ba'dal fathi. Sesungguhnya tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi apa yang ada ialah jihad. Jihad dan niat. Wa izastanfartum famfiru. Sekiranya kamu dipanggil untuk berjihad. Wa izastanfartum tu, apabila kamu dipanggil untuk berjihad, famfiru. Maka hendaklah kamu sahut seruan jihad tersebut. Jadi firman Allah itu apa maknanya? Bermaksud, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Artinya, itu ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 2. Artinya, bahwa engkau Muhammad melihat ramai dari kalangan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain menganut agama Islam yang engkau bawa secara beramai-ramai. Secara beramai-ramai. Kalau dilihat sebelum daripada tahun ini, tahun yang ramai, sebelum pembukaan kota Mekah ini, sebelumnya, itu kamu lihat di peringkat awal Islam tu, yang masuk memeluk agama Islam tu hanya individu, seorang-seorang, ataupun berdua, ataupun 4-5 orang, gitu je. Namun akhirnya satu kabilah semuanya masuk Islam. Ada satu kabilah yang masuk Islam. Apabila kita membaca sejarah peperangan Nabi, peperangan itu adalah satu jalan dakwah dia lah. Jalan dakwah dia nak ajak manusia beribadah, menyembah Allah yang satu. Itu perjuangan yang paling utama sekali daripada peperangan itu. Jadi supaya semua manusia menyembah Allah yang satu, tidak syirik kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Sebab kita tengok dalam seruan-seruan Nabi-Nabi semua, apa yang lain-lain pun, Nabi-Nabi sebelum pada Nabi kita, semuanya difokus kepada wa'budullah, seru kepada beribadah, menyembah hanya kepada Allah yang satu, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak syirik kepadanya. Kemudian Allah kata apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah, maknanya sudah mendapat kemenangan, sudah mendapat pertolongan dan kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah, maka bertasbihlah memuji Tuhan. Fasabbih. Makna apabila Allah sudah beri pertolongan dan kemenangan, dan kamu lihat ramai manusia masuk berbondong-bondong di dalam agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhan. Hendaklah kamu bertasbih memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hamba-Nya. Jadi ayat ini bermaksud iaitu apabila kota Mekah berjaya dibuka. Ada berjaya dibuka. Kita lihat pada tahun berapa tu, Rasulullah pergi masuk ke kota Mekah, mana berjaya memiliki kota Mekah.
dalam keadaan aman kan, dibuka dan tersebar luas, maka hendaklah engkau bersyukur kehadrat Allah. Bersyukur kehadrat Allah SWT di atas nikmat kurniaannya dengan mendirikan solat dan membersihkan namanya daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Sabih itu maknanya tasbih, mana membersihkan, mensucikan nama Allah daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah SWT, dan juga jauhkan diri dari segala sangka buruk bahawa Allah tidak akan menunaikan janjinya. Jauhkan diri daripada su'uzan kepada Allah dengan mengatakan Allah tidak akan menunaikan janjinya memberi kemenangan kepadamu melawan orang kafir. Buangkan jauh-jauh mana sangkaan buruk itu. Gandingan, kita tengok gandingan tahmid dengan tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika. Lagi disebut lagi wastaghfir. 3 ni kena jaga. 3 perkara. Tasbih, tahmid. Lagi satu apa? Istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Dari mana datangnya? Macam mana kita nak mengamalkan ini? Pertolongan dan kemenangan yang engkau perolehi adalah kurniaan Allah juga. Oleh itu, perbanyakkanlah puji-pujian baginya. Fasabbih bihamdi rabbika. Perbanyakkanlah puji-pujian bagi Allah. Mohonlah juga kepada Allah keampunan untuk dirimu dengan penuh rasa tawaduk dan rasa sesal kerana kecuaian diri, juga sebagai ganjaran untuk pengajaran untuk umat. Ingatan Allah kepada Rasulullah supaya mengingatkan kita lah umat dia. Mohonlah keampunan untuk pengikutmu yang sebahagian mereka merasa runsing dan takut kerana lambatnya pertolongan daripada Allah SWT. Mengenai Allah SWT sentiasa menerima taubat bagi orang-orang yang mohon taubat kepadanya. Sebab itu diakhirkan dengan innahu kana tawwab. Allah mohon menerima taubat yang dipohon oleh hamba-hamba dia. Allah mengasihi mereka dengan menerima taubat hamba-Nya sehingga mereka tidak merasa putus asa dan kembali ke pangkal jalan setelah melakukan kesalahan. Tokoh ulama hadis terkemuka dengan lafaz Bukhari menyatakan bahawa Aisyah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendiri selepas diturunkan turun surah ini, mungkin dah hampir Rasulullah nak meninggal kan, sebab dikatakan surah ini tadi menunjukkan kepada seolah memberitahu bahawa umur Rasulullah sudah hampir kepada wafatnya. Jadi kira-kira dalam tahun ke-10 Hijrah lah diturunkan ayat ni. Jadi Aisyah ni kata setiap kali mendirikan salat selepas diturunkan surah ini, Rasulullah akan membaca. Ni kita ambil ingat ni, pendek aja. Kita lakukan. Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Mungkin dalam ada versi lain juga. Subhanakallahu Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Bila yang mana mudah. Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itu pun kita senang. Subhanaka. Itu ambil Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Mana dibaca setiap kali mendirikan solat. Mana Rasulullah baca zikir ini, membaca zikir ini. Jadi kita lihat apa pedoman yang kita boleh dapat daripada surah An-Nasr ini. Pertama, setiap nikmat daripada Allah SWT adalah mustahak disyukuri. Setiap nikmat daripada Allah SWT adalah mustahak disyukuri. Kita inilah
Kita inilah hamba yang selalunya dicurahkan nikmat oleh Allah kepada kita. Yang kadang-kadang kita tak sangka kan. Kita tak sangka. Kita tak duga pun nikmat tu akan Allah beri kepada kita. Sebab itu kita kena syukur kepada nikmat yang Allah beri. Allah wajib dipuji. Antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW dan umatnya ialah kejayaan dan kemenangan mereka ke atas musuh. Juga penaklukan atau pembukaan kota Mekah yang menjadi ibu negeri orang Arab dan Islam, serta lokasi yang ada di situ sebagai lokasi Baitullahil Haram ataupun Kaabah yang mulia sebagai kiblat bagi umat Islam. Nikmat Allah SWT yang begitu besar ditambah serta digandakan lagi dengan kemasukan orang Arab dan bangsa-bangsa lain ke dalam agama Islam. Nah, setelah kita belajar peperangan, ada ketika bila hampir kepada tahun yang 10 itu ramailah yang kata ayadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam, tak kira orang Arab sendiri ataupun orang lain daripada bangsa Arab, ramai-ramai masuk ke dalam agama Islam. Apatah lagi kedudukan baginda semakin mantap kerana apabila baginda menakluki Mekah, bila dia dapat takluk Mekah tu, maka lagilah kedudukan dia mantap. Orang-orang Arab lain berkata, kalau Muhammad sudah mengalahkan penduduk Mekah, padahal sebelum ni penduduk Mekah dimenangkan oleh Allah melawan tentera bergajah. Mana sebelum ni Allah menangkan penduduk Mekah melawan tentera bergajah. Padahal kita kata orang Mekah dan kita ni tak ada apa-apa. Tak ada lawan yang apa. Tunggu aja. Tapi Allah menangkan pada masa tentera bergajah nak serang Kaabah kan. Jadi Allah menangkan penduduk Mekah. Melawan tentera bergajah. Maknanya kamu semua tidak mungkin berdaya mengalahkannya. Ikutan dengan itulah mereka masuk Islam. Jadi melihat kepada keadaan-keadaan itulah mereka ramai yang masuk Islam. Surah ini diakhiri dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya banyak mendirikan solat dan bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak mendirikan solat. Dari mana akan datangnya tasbih, tahmid dan istighfar ni? Tentu kena kita mendirikan sembahyang. Kita kena banyak mendirikan sembahyang. Lebih-lebih lagi ni dalam masa yang kita sedang hadapi ni. Dah berlalu Rajab, Sya'ban sekarang dan akan datang Ramadan. Ini sebagai galakan juga kepada kita supaya kita banyak mendirikan solat dan kita bertasbih kepada Allah dengan menjauhkan nama Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak harus padanya. Itu tasbih tu, hendaklah kamu sucikan Allah. Tasbih Allah, tasbihkan Allah itu mana sucikan dia daripada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak harus bagi dia. Di samping kita membanyakkan pujian, tasbih bihamdi, banyakkan pujian kepada Allah. Tasabbih bihamdi rabbika. Gandingkan tasbih dengan tahmid tadi itu. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau kita sebut begitu. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Gandingan tasbih, tahmid dan ada istighfar. Memperbanyakkan pujian kepada Allah kerana kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Malah hendaklah sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT secara berterusan. Terusanlah. Mana kalau mana tak ikut musim lah. Jangan kita kata, jangan kita jadi Ramadaniyah. Jangan kita jadi Ramadaniyah. Nah, kita hanya bulan Ramadan saja kita buat semua tu. Lepas bulan Ramadan tak ada. Tak ada dah. Tak ada istighfar, tak ada tahmid, tak ada tasbih. Seharusnya malah hendaklah sentiasa memohon keampunan kepada Allah secara berterusan. Allah SWT Maha penerima taubat kepada hamba-Nya yang banyak bersujud dan beristighfar. Banyak bersujud dan beristighfar. Umat Islam dituntut memberikan keutamaan di dalam aspek ini
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum pun diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Kita ni apa aja ya, apatah lagi kepada umatnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, bila berkata Nabi SAW banyak menyebut tasbih dengan lafaz subhanallah bihamdi astaghfirullahalazim. Boleh juga macam tadi subhanaka rabbana wa bihamdi Allahumma ighfirli. Boleh juga subhanallah bihamdi astaghfirullah. Jadi kombinasi daripada tiga zikir ini, subhan, tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dijawab oleh Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan telah menyampaikan suatu mesej kepadaku bahawa aku akan melihat petanda khusus pada umatku. Jadi tiap kali aku diperlihatkan hal yang demikian, aku akan mengucap subhanallah bihamdi astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita ikutlah nama tasbih, tahmid dan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita. Kini aku melihatnya dengan nyata. Ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itulah pembukaan kota Mekah. Surah ini diturunkan sebelum Fathu Makkah. Jadi bila dia berlaku Fathu Makkah tu, maka Rasulullah kata, ini aku dapat melihatnya dengan nyata, iaitu pembukaan kota Mekah. Dan kita boleh faham juga daripada surah An-Nas ini, surah An-Nas, agama yang sah di sisi Allah ialah agama Islam. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, Inna dina indallahil Islam. Kan? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Di dalam Ali Imran kan, ayat ke-19. Dan di dalam Ali Imran juga ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hendaklah kita ikut Islam keseluruhannya. Masuk dalam Islam keseluruhannya. Dukhulu fi silmi kafah. Masuk keseluruhannya. Jangan separuh-separuh. Ada orang kalau perkara yang sesuai dengan kehendak dia ikutlah. Kalau tak sesuai dengan dia, tak ikutlah. Tak boleh. Jadi macam tu, kan kita masuk keseluruhannya di dalam Islam. Seperti mana yang Allah suruh, udkhulu fis silmi kafah. Jumhur ulama dan ramai ulama kalam berpendapat bahawa iman yakni iman muqallid. Muqallid ni apa? Orang yang ikut-ikut adalah sah kerana Allah SWT menerima keislaman dan keimanan mereka yang telah memeluk Islam secara beramai-ramai seperti yang berlaku di dalam kes pembukaan kota Mekah. Allah SWT telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai nikmat yang paling besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata iman mereka tidak sempurna, sudah pasti tidak disebut oleh Allah demikian rupa. Allah SWT memerintahkan supaya bertasbih dahulu, kemudian barulah melafazkan pujian, wasabbih bihamdi rabbika, dan kemudian beristighfar, wastaghfir. Allah SWT memerintahkan sedemikian kerana itulah yang sewajarnya dilazimi oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat An-Nasr juga menerangkan tentang keutamaan bertasbih dan bertahmid yang telah dijadikan pelengkap dijadikan perkara yang diwajibkan di atas nikmat pertolongan Allah SWT dan pembukaan kota Mekah. Seterusnya, para sahabat Nabi bersepakat untuk merumuskan bahawa surah ini telah mengungkapkan tentang hampirnya masa kewafatan Rasulullah. Semuanya berpendapat
Ayat ini menunjukkan tentang hampirnya kewafatan Rasulullah SAW, dan ia seolah-olah takziah awal bagi Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sebut tu no ayat ilayya nafsi apa dalam hadis tadi tu, bahawa setelah surah ini diturunkan, Nabi SAW tampil berkhutbah. Mana dah dekat dah ni. Dikatakan dalam beberapa puluh hari saja lagi daripada kewafatan Nabi, Rasulullah sampaikan khutbah ini. Inna abdan khayyarahu Allah baina dunya. Di antara khutbah dia lah, ada lagi lah banyak khutbah, dan ini di antara dia. Inna abdan khayyarahu Allah baina dunya wa baina liqa'ihi wal akhirah. Fakhtara liqa' Allah. Fakhtara liqa' Allah. Sesungguhnya ada kalangan hamba-hamba Allah yang apabila diberi pilihan, ikhtara tu, khayyara tu, apabila diberi pilihan, khayyarahu, antara dunia, baina dunya, di antara dunia, dan dengan liqa'ihi, di antara bertemu dengan Allah, wal akhirah, dan bertemu dengan kebaikan hari akhirat, maka ia lebih suka bertemu dengan Allah. Hamba Allah ni yang baik ni, dia akan memilih untuk bertemu dengan Allah. Para sahabat yang ramai faham perkara ini, iaitu tentang hampirnya saat wafat Nabi SAW tersebut. Ini disebabkan bahawa perintah untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar adalah mutlak dan pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah tersebut juga sebagai satu dalil yang menunjukkan bahawa perintah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah telah lengkap dan sempurna. Yang kalau kita lihat di antara ayat-ayat yang diturunkan di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagi kamu nikmatku, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Oleh demikian, kematian merupakan sesuatu yang pasti. Tapi sekiranya Nabi SAW terus dihidupkan, maka baginda dianggap sebagai asing di dalam menyempurnakan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan ini tidak harus bagi seorang Rasulullah SAW. Sesungguhnya perintah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu peringatan pada hampirnya ajal atau kematian. Itulah akhirnya apa yang kita dapat ambil pedoman daripada Suratul Nasri, Surat An-Nasr. Itu pertama adalah yang pentingnya kita harus bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kita ikuti dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan bimbang, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, kerana Allah itu maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Okey. Dan surah akan datang sangat panjang sikit lah. Kita berhenti juga. Surah Al-Lahab ni, Al-Lahab. Lepas raya pula saudara. Lepas raya. Ada sikit je kan. Apalah. Memang kita tinggal sikit-sikit semua. Kita belajar ni tinggal sikit-sikit semua. Sirah tinggal sikit. Jauh je lepas raya. Jauh je. Jauhnya. Puasa sebulan. Raya sebulan. Dah 2 bulan kita tak ada kelas. InsyaAllah. Apalah kita jumpa dengan ayat-ayat yang akhir. Ayat-ayat yang akhir. InsyaAllah. Episod yang akhir. Kalau sirah episod yang akhir, itu kita akan jumpa dengan cerita tentang kewafatan Nabi kita kan. Nabi kita wafat bagaimana. Okey. Berapa dah? Dan surah Al-Kafirun tu,
Memanglah kalau ikut Nabi selalu baca pun. Kita pun kalau baca banyak kali pun tak apa. Masa pendek kan. Sunat baca itu, tahajud baca itu, tu okey Ustazah. Okey lah. Tak Apa? apa. Tak apa. Tak apa. Astagfirullah. Kita tapi memang Favorite. Nabi baca. Kata baca lah banyak-banyak sampai sahabat lah ada. dalam Quran. Al-Ikhlas kali satu rakaat khatam Quran. Kaya lah kita. Kan 1/4, 1/3 kan. Banyak. 1/3 yang sekali 1/4 dah baca. Macam tu. Ialah ringkas lah kita pun ingat. Tapi itulah. Jelat dia banyak tu. Macam lah. Ada zaman Nabi dulu yang contoh sahabat tu. Ada sahabat tu orang mengadu sebab orang duk dengar dia duk baca qul huwallah ya. Sikit-sikit qul huwallah, qul huwallah. Tanya kepada Nabi, macam mana sahabat tu duk baca qul huwallah ya. Itu semua kata itulah maknanya sebab dia mendapat kasih Allah. Kalau baca tu dia mendapat kasih Allah. Bacalah. Kan? Tak ada salah ni. Dan memang ada apa ni? Galakkan pun kita suruh dibaca bila kita buat yang sunat tu, combine-kan qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah kan. Okey. Allah. Kalau nak timbulkan apa-apa tak ada. Cumanya tadarus kita ni insyaAllah saya beritahu sikit lah ya. Oleh kerana kamu ni tak sihat ya. Dia hari Sabtu hari Ahad pun dia belum lagi habis lah rasanya. Dia punya belum lagi. Dan dia agak teruk kenalah pasal dia ada paru-paru kan. Kemudian dia rumah lah tak rumah tapi monitor. Kalau macam saya dah 2-3 kali call lah, memang kita bercakap pun duk bincang hal-hal tadarus ni cungak-cungak jugalah dia tu. Pasal dia dengan diarrhea sekali, dengan muntah-muntah sekali, agak teruk sikit lah. Jadi memang rasanya memang hari Ahad dia tak boleh lah cakap nak mikir. Jadi kita sesamalah dengan Ustazah lah nanti kita buat majlis taklimat ringkas dan juga pengedaran Quran. Jadi saya mohonlah siapa yang ada dalam ni yang memang bersama-sama dengan kita tadarus hadirlah masa taklimat. Dan sebenarnya taklimat dan terus kita baca Quran jugalah. Itu kiranya hari pertama. Hari pertama kita baca Quran. Ya, jadi tak adalah lama nanti saya bincang Ustazah apa yang kita pengisian tu lah. Tu je lah. Dan yang juganya kalau ada antara kita yang memang mengaji yang lepas subuh tu pun hari Ahad tu mohon bersama dengan kita di surau lah. Dia orang kalau ikutkan dah sediakan lah meja-meja 6 ke 7 meja gitulah. Ikut kumpulan. Banyak orang 6-7 meja. Kalau 10 dah 60 tu. Satu sekarang ni kita pun risau juga. Nanti ada yang 35, ada yang 6. Itulah sikit-sikit. Ahli di dewan tu kan? Dewan. Ya. Kalau ikut apa kita 8.30. 8.30 kan? 8.30. Ya, 8.30. InsyaAllah ya. Itu saja. InsyaAllah. Okey. Ustazah dia nak tanya kejap. Yang Ustazah cakap yang Rasulullah baca zikir setiap kali solat tu, dia baca tu selepas solat ke dalam solat? Dalam sujud. Yang subhanaka rabbana hamdika. Dalam terakhir ke? Dia kata dalam sujud dan juga dalam rokok. Rokok dan sujud lah. Rokok dan sujud. Rokok dan sujud. Maksudnya tak kisahlah sama ada solat tu sunat ataupun. Tak kisah. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Ya, doa. Belum doa. Okey, kita baca sikit nama. Baca doa untuk Kak Mun lah sikit lah. Kita baca doa. Untuk
doa untuk Kak Mon sikit. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Allahumma shfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman wala alaman illa shafaa. Allahumma ishfi ukhtana Maymun. Allahumma shfi wa anta syafi لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. اللهم يا الله، اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع والأمراض، على هذه المريضة ميمون بنت ناصر. اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع الأمراض الأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, anugerahkanlah ke atas kami, wahai Tuhan kami, penawar kepada penawarmu dan kesembuhan daripada kesembuhanmu, juga keberkatan daripada keberkatanmu, juga rahmat daripada rahmatmu terhadap pesakit kami Maimun binti Nasir, juga mereka yang lemah, dan sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan rahmatmu ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana hubana wa khatayana wa hayyi lana min amrina rashada. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim, anta rabbul mutabbibin wa rabbut tayyibin. Anzil alaina rabbana dawa'an wa shifaan wa rahmatan ala hadhihi al-maridah Maimun. Fatabra bi rahmatika ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa juga kesalahan kami ya Allah, dan berilah petunjuk terhadap urusan kami ya Allah Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim. Engkau adalah penguasa kepada para perawat dan penguasa kepada semua kesembuhan. Anugerahkanlah kepada kami kesembuhan. Anugerahkanlah kepada pesakit kami Maimun kesembuhan dan penawar daripada sakit ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesembuhan. Anugerahkanlah kepada pesakit kami Maimun penawar daripada sakit ini. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika nastaghis. Ya Allah, nastaghis bika ya Rahman, nastaghis bika ya Rahim, an tu'ayyidana bita'yidika ya Allah, an tansurana binasrika ya Rahman, wa an tu'afiyana bi'afiyatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani, dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan ya Allah, ya Rahman ya Rahim, agar Engkau menguatkan kami dengan kekuatan dari Engkau ya Allah, dan berikan pertolongan dengan pertolongan Engkau ya Rahman, dan berilah afiat kesihatan kepada kami dengan afiat Engkau, wahai yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, dengan rahmat Engkau ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Okay. Mana Kak Mun tak doa? Tak masuk. Biasa kalau dia batuk tu dia makan ubat, kan dah mula batuk-batuk. Ubat dia mengantuk lah, tidur. Dia sekarang monitor paru lah oksigen. Tapi masih ni lah tak kurang lah. Okey. Tapi dia tu lah lelah kan dia ada lelah, semput. Semput. Kesiannya ya Allah. Semah. Tu yang dia monitor tu, yang lain tu tak berapa lah. Ada at one time dia temperature sampai 37 lebih lah. Memang panas, takut infection, lung infection. Itulah. Oh, demam pun ada? Demam pun? Demam, masa dia berkena memang demam. COVID kan? COVID memang biasanya demam lah. Ada orang tak ada demam. Yang ni kita ingat kan dah 2 kali kena. Taklah apa serius kan. Tapi dia ni dia kata lagi teruk daripada yang daripada itu kan. Dua anak dia tu. Duan tu dah sihat? Belum. Dah sihat ke? Belum ke? Belum lagi. Allahumma. Itulah. Yang lain yang masalahnya satu rumah kan. Dia takut awak kena. Sebab awak tak dapat. Sebab tak ada ni kena jaga ni, dia tak nak apa ni jangkit awak. Lepas tu yanti pula. Takut kena. Kalau kena semua siapa pula nak jaga kan. Itulah dia kena. InsyaAllah doa dia. So kita sama-sama lah kita. Hari kita terus juga insyaAllah. InsyaAllah. Datuk ada insyaAllah. Ustazah ada insyaAllah. Cik Timah dah balik. Suka saya Cik Timah dah balik. Assistant technician. Assistant technician semua dia. Aduh. Semangat bila jiran belakang ada. Aku tidak tinggal seorang ni, apa-apa jadi ni nak panggil siapa ni. Tu ada balik. Naik pukul 12 sampai pukul 8.30 pagi kat rumah. Oh, Masya Allah. Dah menyorok lah. Menyorok lah. Menyorok lah tabah lah. Tak. Beli tu balik makan di rumah. Okey lah. Ustazah keluar awal. Pandai Ustazah keluar sekarang tu. Dah kerja. Okey. Wan nak ismail mak. Zan keluar dulu Ada kelas ngaji pula. Ustazah ada. Baru nampak muka. Baru sampai rumah. Okey. Jadi Ustazah dah keluar, Ustazah ni pun nak keluar. Ada. Ada lagi. InsyaAllah kita jumpa hari Ahad. InsyaAllah. Cantik tudung biru Ustazah. Oi. Kalau biru. Kalau ada jagung bawa lah lagi jagung. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung. Ustazah buat jagung dia pun kata sedap. Jagungnya. Jangan nanti dia buka kebun jagung pula nanti. Jagung nyok tak boleh makan jagung nyok. Itu yang paling mudah Datin Fadilah. Buat macam mana? Saya buat nyok. Memang kena nyok mudah lagi sedap. Allah sedap. Lagi sedap. Tradisional punya jagung. Tradisional. Nanti cari jagung lah. Kita makan hari tu. Keluar dulu. Jagung orang jual. Musim dia kot no. Dia nak potong. Jagung hari Minggu pergi dekat pasar Bangi. Pasar Bangi Ya, Pasar Bangi dapat yang fresh. Dia baru petik semalam, pagi ni dia jual. Hari Ahad. Pasar Bangi. Section 2. Section 2. Okey, boleh. Ya. Tapi sekarang jagung pun mahal. Ya. Tapi semuanya mahal. Sekarang bukan jagung saja. Betul. Ya. Kita dapat jagung manis tu. Salam. Jumpa Ahad insyaAllah. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you. Welcome. Siapa tu? Ni. Siapa lagi nak keluar? Nak tanya petang ni. Nak tanya petang ni Kak Fat. Assalamualaikum. Tak diri dulu. Okey, petang ni. 3:30 gitu lah. Assalamualaikum. Tak diri dulu. 3:30.
Assalamualaikum. Nak main rumah saya? Ustaz Arihan. Nak main rumah saya kan? Nak Nah, main. Nak main nak main rumah saya kan? Ya. Awak Ustazah nak main rumah saya ke? Tak kita tu. Boleh lah, mana-mana pun boleh. Nak main rumah saya kesian. boleh. Rumah siapa ada cucuk? Hmm? Rumah siapa ada cucuk tapi. Nak makan cucuk apa? Nak makan cucuk. Ustazah tanya tu kena pergi rumah Ustazah. Main je lah. Bawang, cucuk bawang. Cucuk bawang. Cucuk bawang, cucuk Tak bawang, ada cucuk bawang. tak cucuk pun teh kosong ada. Teh Ah, kosong. boleh. Boleh boleh 3,5 lah. 3,5. 3,5. Okey. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Timah lagi saya heret Cik Timah 3,5 dah. InsyaAllah. Kalau tak pengsan. Okey. Jangan pengsan lah Main. dulu. Lepas ni pengsan. Oi, penat naik Pengsan lah bas. dulu. Pernah naik bas macam ni bom. Tak, Kailulah, naik kailulah. turun cerita. Tak tahu jam ke tak. Kalulah dulu, kalulah dulu. Kailulah sekarang Kailulah kita dulu. Kailulah. Okey, jom. Ha. Jom. Lepas kailulah. Bangkit semayang makan nasi mai. Okey. Okey, boleh. Jom. Okey, insyaAllah. Semua orang keluar nah. Okey. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum.